بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربي يعبد بنا ونصرنا نتدبر منا مع أحسننا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا ورحمة وذكرنا بالقرآن ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنها الليل وأطراف النهار على وجه وجهك على وجعل لنا مجدا يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang saya muliakan Tuan Haji Abdul Kasim selaku pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Gereja Takwasa, Pegawai Masjid, Datuk, hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan masih lagi di ambang awal tahunan bulan Januari ini, kita dipanjangkan usia, dipertemukan dalam satu majlis ilmu. Dan Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur itu dalam ibadah, dipanjangkan umur itu dalam ketaatan, dipanjangkan umur itu dalam melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat nama kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa beribadah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya nak habis azan isyak boleh, besok belajar. Sebab minggu ni minggu besok, anak-anak besok di Bali ni nak mengajar anak pula. Kelas ini kelas rumah pula minggu besok. Jadi apa ni takut anak nak tidur pula kan. Jadi di awal lah insyaAllah 40 sekian, 41 insyaAllah. Kita sambung kuliah tafsir buku surat 45 rasanya. Itu 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Pembahasan tentang hadis ini dan khususnya berkaitan dengan Al-Fatihah. Perbahasan ataupun syarahan kepada hadis yang agak panjang yang kita bincang pada kuliah yang lalu, yaitu berkaitan tentang pembahagian Al-Fatihah itu kepada dua kategori. Kategori pertama hak Allah, yang kedua adalah kategori hak hamba-Nya. Ini pembahasan dia dan juga syarahan di kalangan ulama tafsir dan hadis. Dalam hadis di atas disebutkan kata solat, qasamtus solat, dan yang dimaksud adalah bacaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan jadilah jalan tengah di antara keduanya. Suratul Isra ayat 110. Dalam hadis yang lalu, hadis yang panjang muka 43 itu, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz qasamtus solat, aku membahagikan solat. Apakah yang dimaksudkan aku membahagikan solat? Artinya merujuk kepada bacaan. Bila merujuk kepada bacaan, maka bacaan yang dimaksudkan dalam hadis kursi tersebut adalah suratul Fatihah. Maka dalilnya mana? Apakah maksud qasamtus solat yang kita bincang tadi itu merujuk kepada Al-Fatihah? Dalilnya daripada suratul Isra. Dalam surah Isra, akhir surah Isra, Allah berfirman, wala tajharu bisalatika, jangan keraskan suaramu. Solat di situ maksudnya suaramu. Artinya bila kita membaca, jadi imam sebagai contoh, mengimamkan solat jahriyah, solat yang dibaca padanya suara yang kuat, bacaan yang jelas, solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Jadi kalau jadi imam sebagai contohnya, jangan menjerit. Maksudnya kita baca tu jangan terpekik. Itu maksud wala tajharu bisalatika, jangan mengeraskan suara dalam solat. Artinya jangan kita menjerit-jerit dalam solat, terpekik-pekik dalam solat. Sekadar kita keluarkan suara ya.
Keluarkan suara, mana makmum dengar sudah memadai. Nak pula kalau zaman sekarang ni, zaman dah ada mikrofon, jadi tak perlulah kita pakai suara yang kuat sangat. Jadi mikrofon tu dah tarik suara kita dan pancarkan balik tu menerusi speaker. Jadi makmum walaupun tak nampak kita, makmum kat luar, di luar daripada kawasan masjid pun dah boleh dengar bacaan suara kita, boleh mengikuti setiap pergerakan kita. Bandingkan pada zaman dulu, zaman imam mazhab yang 4 sebagai contoh, tak ada speaker ni, tak ada mikrofon ni. Maka terpaksalah setiap tuan-tuan zaman Imam Malik bin Anas, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Malik mengajar di Mekah, mengajar di hadapan Kaabah. Imam Malik kalau dia mengajar bukan setakat jadi imam. Kalau dia mengajar, setiap penjuru tu anak murid dia memang lautan manusia. Imam Malik kalau dia buka kelas, mengajar kuliah maghrib ke kuliah apa tu, menyampaikan ilmu, anak muridnya amat ramai. Jadi kalau dia mengajar, zaman tak ada mikrofon, manusia ramai ni, macam dengan ceramah lah, ramai. Maka bila ramai, setiap penjuru tiang tu ada anak murid yang akan sampaikan balik. Maknanya Imam Malik duduk depan sekali, dia baca satu hadis, dia syarahkan, dia berhenti sekejap, anak murid yang dah biasa belajar dengan dia tu, dia akan sampaikan balik apa Imam Malik syarahkan tadi kepada makmum di belakang, jemaah di belakang, anak murid di belakang. Artinya terpaksa sampai tahap tu. Kalau nak solat lagi lah pula, solat memang nak kena bilal atau makmum-makmum di belakang tu maklumkan, kuatkan suara, maksudnya dia jelaskan suara, tapi suara tak boleh mendahului imam. Jelaskan supaya makmum di belakang yang tak nampak imam tu dapat mengikuti setiap pergerakan imam. Jadi zaman kita alhamdulillah dah senang dah, ada teknologi dan sebagainya. Akhirnya kita dah ada mikrofon dan tidak perlu kepada memakaikan suara yang terlalu keras, menjerit, terpekik dan sebagainya. Sekadar kita mengeluarkan suara saja, dan dengan teknologi ini akhirnya dapat menyampaikan pergerakan imam, bacaan imam kepada makmum jemaah yang berada di kawasan luar daripada masjid ataupun berada di tempat yang tidak dapat melihat imam. Wala tukhafiz biha, jangan terlalu kuat membaca dalam solat, jangan terpekik, jangan terjerit. Wala tukhafiz biha, jangan terlalu perlahan. Perlahan sangat pun tak boleh, sehingga makmum tak jelas. Imam baca surah apa, ataupun imam baca tadi huruf apa, huruf macam tak berapa jelas, sebutan huruf pun tak boleh juga. Jadi kena ambil jalan tengah, kata Allah, wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara keduanya, tidak terlalu menjerit dan tidak terlalu perlahan. Begitu juga dalam isu zikir selepas daripada solat. Imam Syafi'i ada sebut dalam kitab Al-Um, ini salah satu daripada kita panggil kebijaksanaan imam. Kebijaksanaan imam. Jadi contohlah, kalau imam tu salah satu daripada sunnah Nabi SAW, apa yang disebut dalam kitab Hisnul Muslim, zikir perisai kepada orang Muslim. Nabi SAW kebiasaannya selepas daripada solat subuh dengan maghrib, solat subuh dengan maghrib, kalau solat subuh Nabi akan istighfar 3 kali. Lepas solat tu lah, maksudnya lepas bagi salam tu, Nabi akan istighfar 3 kali. Kemudian Nabi akan baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Nabi baca 10 kali. Lepas Nabi baca 10 kali, Nabi pusing. Nabi pusing menghadap makmum. Dalam 4 mazhab, ulama fiqh sebahagian kata memadai sekadar pusing ke kanan. Ada yang kata sunnah juga kalau kita pusing menghadap makmum terus. Maksudnya memang 180 lah kan, 180 darjah lah. Ibarat kalau pusing separuh 90 kan, 90 darjah lah. Pusing separuh 90 pun boleh, ataupun pusing 180 darjah, mana terus menghadap makmum. Apa hikmah dia? Supaya imam tengok makmum. Imam tengok makmum. Ada tak dalam ramai-ramai makmum tu, sebab kita baru je bagi salam sambil-sambil berzikir tu, ada tak makmum yang masih masbuk? Kalau ada makmum yang masih masbuk, maka Imam Syafi'i sebut cuba kita perlahankan sedikit zikir supaya tidak mengganggu makmum yang sedang masih lagi menunaikan solat, melengkapkan solat dia. Takut-takut terganggu dengan bacaan kita, dia nak baca Fatihah terganggu, ataupun dia terlupa rakaat disebabkan kita terlalu kuatkan sangat bacaan kita. Kalau tak ada makmum yang masbuk, tak ada masalah.
Kalau ada makmum masbuk, perlahankan sikit je. Nak pula kalau kita dah pakai mikrofon memang kuat. Jadi tak perlu kita mengeraskan lagi suara. Tak perlu kita kuatkan lagi suara. Dah pakai mikrofon lagi jelas. Jadi kalau kita perlahankan sikit pun makmum masih dengar lagi bacaan sikit gitu. Tapi kalau makmum tak ada yang masbuk, tak ada masalah. Kalau ada makmum yang masbuk, dia kena perlahankan sikit. Ini salah satu daripada kita panggil kebijaksanaan imam lah. Imam kena tengok situasi, bagaimana keadaan makmum untuk beliau menyambung zikir-zikir dan juga doa. Demikian juga firman maksud suaramu, yakni bacaanmu, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Allah berfirman dalam hadis kursi ini, aku telah membahagi solat, yakni bacaan Al-Fatihah menjadi dua bahagian, antara diriku dan hambaku, separuh untuk diriku dan separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Sebagaimana dalam terjemahan hadis yang panjang sebelum ini, bahawasanya antara hikmah bacaan surah Al-Fatihah adalah penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya dalam Al-Fatihah itu ada dua hak yang perlu dipertahankan. Yang pertama, hak Allah. Apa dia hak Allah? Kita kena tauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Meskipun lautan sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kita Allah boleh ampunkan. Tetapi Allah pantang benar kalau kita syirik kat dia. Walaupun dosa kita banyak, dosa kita dengan Allah, dosa kita sama manusia, dosa kita sengaja tak sengaja, selagi mana kita tahu Allah itu satu, Allah itu esa, selagi mana kita tak pernah lawan Allah, kita tak pernah syirik kepada Allah, kita yakin Allah sahaja tempat untuk kita mohon pengampunan, Allah sahaja yang boleh selamatkan kita daripada azab api neraka, kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi Allah dah letak satu sempadan. Sempadan ni jangan langgar. Sempadan ni jangan tebing, jangan melepasi daripada sempadan ni. Sempadan tu iaitu jangan syirik kepada Allah. Itu janji Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah itu adalah penegasan supaya hamba-hambanya setiap kali baca Al-Fatihah kena sentiasa tauhid kepada Allah Rabbil Alamin. Hak yang kedua yang dinyatakan dalam surah Al-Fatihah adalah hak kita. Hak kita selaku hamba Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa sahaja yang kita minta dalam Al-Fatihah tu Allah akan bagi. Disebabkan kita dah bagi hak kepada Allah, maka Allah akan beri hak kita pula. Tapi kalau kita tak bagi hak kepada Allah, kita tolak ajaran Allah, ajaran Islam, ajaran dibawa oleh Nabi, syirik kepada Allah dan sebagainya, maka Allah tak akan beri hak kepada kita. Walaupun mungkin kita tengok pada pandangan mata manusia, kemungkinan orang itu kaya, kemungkinan orang itu sehat, tetapi material, perkara yang bersifat duniawi itu bukan ukuran redha Allah. Beza, saya dah nyatakan, beza antara apa yang Allah beri izin dengan apa yang Allah redha. Ramai di kalangan manusia pada hari ini, tak kira siapa pun, kadang-kadang bila tengok berita tu, alhamdulillah Allah rezekikan saya sekian-sekian. Bukan rezekikan itu menunjukkan Allah redha. Ramai terkeliru tu. Bukan bila kita dapat sesuatu kejayaan, kita menang sesuatu, maksudnya Allah redha. Bukan semua yang Allah beri itu Allah redha. Ada yang benda yang Allah beri, tapi Allah beri kerana Allah nak uji. Ada benda yang Allah beri kerana Allah beri itu adalah balasan baik. Boleh jadi kita dah usaha, contoh yang paling mudah, anak kita dah belajar bersungguh-sungguh, buat latihan itu, dengar cakap mak ayat, sampai pada hari besok kemudian dia pun jawab dengan apa yang dia usaha, keluar keputusan, dapat straight A sebagai contoh. Maka natijah straight A itu adalah rezeki daripada Allah atas usaha anak kita. Allah yang rezekikan dapat straight A itu. Sebab apa Allah rezeki, Allah beri kerana atas usaha. Adanya usaha dia, baca buku, belajar, masuk kelas tambahan,
Lepas tu taat pula mak ayah, tak lawan mak ayah, ada usaha, ada doa, tawakal. Allah rezekikan 8A, 10A sebab usaha kita, kebergantungan kita, doa kita dan sebagainya. Tapi ada juga benda yang Allah rezekikan, tapi benda itu merupakan ujian. Ada juga benda yang Allah rezekikan, rupa-rupanya Allah marah, Allah murka. Dan ini banyak, terutamanya melibatkan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, kesemua yang Allah beri itu Allah tak pernah redha. Baik kesihatan dia, baik harta dia, baik rezeki makan minum dia, baik duit dia, baik pangkat dia, apa sahaja yang ada kat tubuh badan dia, yang dia rasai selama 60 tahun dia hidup, 70 tahun, 80 tahun dia hidup, kesemua yang dia dapat tu adalah rezeki daripada Allah tanpa redanya. Sebab apa? Sebab dia dah melampaui batasan, iaitu syirik kepada Allah. Adapun kita orang Islam, kita alhamdulillah tak sampai langgar sempadan, tapi kita kena muhasabah. Kita kena sentiasa muhasabah. Baik diri saya, baik tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua kejayaan yang kita dapat pada hari ini bukti Allah redha. Tu kena semak balik. Kadang-kadang ada orang guna duit curi, duit rasuah pergi buat umrah, ada. Dia kata rezeki alhamdulillah dapat buat haji, dapat buat umrah, tapi rupa-rupanya daripada rezeki yang Allah tak redha. Allah beri dia tunaikan umrah tu, Allah izin dia buat haji tu, tapi Allah murka di atas perbuatannya kerana mengambil hak orang, mengambil harta orang, menipu dan sebagainya untuk melakukan amal ibadah. Maka tidak semua yang kita dapat kita kecapi pada hari ini. Takut-takut ada benda yang Allah redha, ada benda yang Allah tidak redha. Maka apa sahaja yang Allah beri kepada kita, tak ada satu pun yang boleh kita bangga. Tak ada satu pun yang pada tubuh badan kita, baik tangan kita, jari kita, mata, telinga, dengar, boleh cakap, semua yang Allah beri itu kita adalah pemegang amanah. Kita ni pemegang amanah. Bila pemegang amanah, maka kita terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maka Allah kata dalam surah Al-Fatihah, yang pertama Allah minta jaga hak dia. Jaga hak dia, yakin akan qada Allah, yakin akan ketentuan Allah, tidak syirik kepada Allah, ikut apa yang Allah suruh, Nabi suruh, maka Allah akan beri hak kedua. Siapa hak kedua? Hak kedua tu hak hambanya. Apa yang kita minta adalah hak hambanya. Banyak. Ayat tu ringkas. Hebat tak hebat Al-Quran? Ayat Al-Quran ringkas tapi padat. Sebab itu salah satu daripada hikmah berdoa, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah SAW bagi tips kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bagi tips kepada Aisyah macam mana nak berdoa yang, kalau dalam bahasa Arab, tuan-tuan, kita panggil jami' manik. Jami' manik ni maksudnya kalau terjemah bahasa Melayu, dia ringkas tapi padat. Banyak ni kalau kira lah, setiap daripada kita ni banyak hajat ni. Ada orang nak itu, ada orang macam-macam hajat ada. Baik melibatkan diri sendiri, baik melibatkan kepentingan ahli keluarga, macam-macam hajat ada. Tapi kita tak cukup masuk nak berdoa. Kalau tuan imam doa panjang hajat dia saja, tak pukul berapa buat habis solat Isyak ni. Sebab apa? Sebab itu doa imam baru. Bilal pun ada doa dia juga. Tuan pengurusi pun ada doa dia juga. Masing-masing ada hajat ni. Tapi macam mana kita nak doa yang terbaik? Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha doa yang terbaik. Nabi ajar 3 rangkuman doa. Doa ni saya rasa mungkin biasa tuan-tuan pernah dengar, kita mampu pernah dengar. Yang pertama Nabi ajar doa iaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu minal khairi kulli, semua benda baik, tak kisah apa pun. Minta semua. Benda yang kita tahu ke, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Semua benda baik aku minta ya Allah. Tak kisah apa pun. Kalau kesihatan itu baik, beri juga kat Den. Kalau rezeki itu baik, beri juga kat Den. Kalau makan itu baik, beri juga kat Den. Kalau pegang jawatan itu baik juga, beri juga kat Den. Apa saja yang baik, yang aku tahu, yang aku tak tahu, kita minta semua. Wa a'udzubika minasyarri kullih,
Aku berlindung dengan engkau wahai Allah daripada kejahatan. Semua benda jahat aku tak nak. Minta berlindung. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sama ada benda jahat yang aku tahu maupun benda jahat yang aku tak tahu. Kan dia dah merangkumi semua tu. Tak payah cerita, saya nak anak saya sekian A, saya nak naik pangkat, saya nak harta, saya nak, tak payah. Itu kan semua benda baik tu. Itu semua bawah benda baik lah tu. Benda yang menyeronokkan jiwa kita, benda yang mencukupkan keperluan kita di atas muka bumi. Semuanya terkandung dalam al-khairi kullih, kebaikan segala-galanya. Minta kepada Allah, semua yang baik beri kat kita, semua yang buruk minta jauh. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepada engkau ma sa'alaka abduk, apa yang hamba kau minta. Yang hamba engkau minta, yang Nabi engkau minta, Rasul kau minta, aku nak minta tu juga. Maksudnya selama Nabi hidup, apa yang Nabi minta, kita nak tumpang minta sebagaimana Nabi minta juga. Kalau Nabi minta selamat dunia akhirat, ya Allah aku nak minta doa macam tu juga. Kalau Nabi minta jauhkan daripada murka Allah dan azab api neraka, yang tu juga aku minta. Apa saja yang Nabi pernah berdoa, ya Allah aku nak doa macam tu juga. Itu maksudnya. Kan doa yang terbaik doa Nabi lah. Kan ada siapa lagi baik daripada Nabi? Ada siapa doa ada lagi mustajab daripada Nabi? Tak ada. Maka insan yang paling terbaik doanya, amal ibadahnya, imannya, mustajabnya adalah Nabi. Maka apa yang Nabi minta, ya Allah aku nak minta macam tu juga. Aku tak reti nak karang-karang doa ni, tak reti. Setengah orang nak kena karang doa dulu. Padahal dah terlintas dalam hati. Yang terlintas dalam hati tu doa lah. Dia tak semesti karang. Nak pergi buat haji kan, ada buku list. List kiriman doa. Jiran kita yang pertama ni doa dia, jiran kita yang kedua ni doa dia, kawan khabar kita saudara bangun. Akhirnya dok baca doa orang, doa sendiri tu lupa. Dok kejar doa orang, dah susun ni dah list. Hari pertama doa siapa, hari kedua doa siapa. Last dah balik, ya Allah aku tu lupa doa ni sendiri. Perlu tak kita karang-karang doa? Tak payah. Tak payah karang-karang doa. Apa yang terlintas itu sebenarnya doa lah. Kalau kita nak karang tuan-tuan, silap-silap nak tunggu karang tu siap tak berdoa. Sebab kan yang ini nak salah ni, raba balik dan ada dan. Salah ni nak atau sepatutnya. Sepatutnya nak atau contohnya. Jadi dah kacau dah doa tu. Nabi lah doa terbaik. Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Solat fardu ke solat sunat, semua situasi doa yang paling terbaik Nabi kata. Ini paling terbaik. Walaupun kita pandang remeh, tapi Nabi kata itulah yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Remeh lah, remeh. Orang pandang remeh, orang malas nak baca. Dah selalu baca jadi rasa macam tak ada orang kata tak ada keistimewaan. Sedangkan itulah doa yang Nabi tak pernah tinggal. Doa tu kita minta apa? Ya Allah, atina fid dunya hasanah, beri kepada kami di dunia ni semua yang baik. Macam tadilah. Apa sahaja yang baik beri kat kami. Tak payah nak perincikan satu-satu. Allah tahulah apa benda yang kita nak. Tak payah nak listkan, ya Allah aku ada 10 hajat, 20 hajat. Tak payah listkan. 1000 hajat pun Allah boleh kabulkan. Sebab kita minta semua. Apa semua tu? Hasanah, semua yang baik. Tahulah pandailah Allah, takkan Allah tak pandai. Tahulah Allah bila masa dia nak beri kat kita. Tahulah Allah nak beri apa yang terbaik kepada kita. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun kami minta baik. Tak kisahlah sekecil-kecil perkara tuan-tuan, kadang-kadang kat dunia ni tak kisah sangat. Tapi akhirat tuan-tuan, sekecil-kecil perkara tu amat bernilai untuk kita nak selamatkan daripada azab api neraka. 10 sen di dunia sepak tapi jalan orang tak pandang. Tapi kalau 10 sen itu boleh ditukar dengan pahala, amat bernilai di hari akhirat. Kalau itulah 10 sen itu punca kita dapat selamat daripada azab api neraka,
10 sen pada hari akhirat lebih bernilai daripada 10 sen di dunia. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, ke akhirat pun berilah semua bentuk baik. Sama ada kebaikan kecil ke, kebaikan besar ke, yang tahu ke, yang tak tahu, yang nampak tak nampak, berikan kepada kami juga pada hari akhirat semua perkara yang baik. Wa qina azabannar, kemuncaknya ya Allah, kami tak nak masuk neraka. Kemuncaknya ya Allah, selamatkan kami daripada azab api neraka. Maka doa yang terbaik adalah doa Nabi. Ustaz, saya tak tahu macam mana Nabi doa. Itulah doa tadi. Ya Allah, kami minta kepada Engkau macam Nabi kami minta. Walaupun kami tak tahu apa Nabi minta. Kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah dengar Nabi berdoa, tapi kita nak tawassul, kita nak dapatkan keberkatan daripada doa Nabi itu. Ya Allah, sebagaimana Nabi minta, kami pun nak tumpang minta macam tu juga. Wa na'udzubika min syarri ma 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kami juga berlindung dengan Engkau wahai Allah daripada perkara buruk yang Nabi minta jauh. Yang Nabi minta jauh. Nabi tak nak itu, Nabi tak nak ni. Ya Allah, kami pun minta macam tu juga. Apa saja benda buruk yang Nabi minta jauh, kami pun minta jauh juga wahai Allah. Yang ketiga, Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma inni as'aluka minal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu syurga dan apa sahaja yang boleh menyebabkan kami ni masuk syurga, sama ada ucapan ataupun perbuatan. Artinya, kalaulah ada mana-mana ucapan kita, percakapan kita menjadi asbab kita boleh masuk syurga, tolonglah ya Allah, aku minta. Kalaulah ada mana-mana perbuatan kita, baca Quran ke, baca Quran percakapan, perbuatan kita apa, tolong orang ke, alihkan pahu tepi jalan ke, apa lagi kita, tangan kita bersedekah dan sebagainya, apa saja perbuatan kita yang kita lakukan boleh menyumbang masuk syurga. Ya Allah, aku minta juga. Ya Allah, aku minta kepadamu syurga dan apa sahaja perbuatan ucapan yang boleh menyumbang kepada masuk syurga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku minta berlindung daripada azab api neraka dan apa sahaja ucapan dan perbuatan yang boleh mendekatkan aku kepada neraka, minta jauh. Tak nak ada satu pun punca daripada ucapan kita, punca tu menyebabkan masuk neraka. Tak nak ada satu pun daripada tingkah laku perbuatan kita tu menyebab punca kita masuk ke azab api neraka. Doa ni ringkas. 3 perkara kita minta, dan dia mencakupi semua keperluan kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia. Minta perkara baik maupun kita berlindung daripada perkara buruk. Itu yang kita minta dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kepada Engkau kami beribadah, nasta'in, kepada Engkau juga kami mohon pertolongan. Kita nak teruskan kehidupan ni tuan-tuan, penuh dengan ujian, penuh dengan dugaan. Mungkin setengah-setengah daripada kita fikir, tak ada apa dah Ustaz, saya umur 60-70 tak ada ujian lagi. Tuan-tuan, selagi belum mati, selagi belum datang ajal maut, kebarangkalian ujian itu datang ada. Kebarangkalian kita akan diduga iman kita, perasaan kita, kita punya akal, maruah kita, ucapan kita, tingkah laku kita, semuanya akan diuji selagi mana belum datang ajal. Maka tak boleh kita rasa berpada dengan apa yang ada. Kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah. Bantu, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Imam sentiasa baca doa, hidupkan kami dengan iman. Selagi hidup ni, pastikan kami ni dalam keadaan beriman. Wa amitna bil iman. Mati pun dalam keadaan iman. Jangan rasa selesa, kena minta, ya Allah, pastikan kami hidup ni beriman. Hidupkan kami dalam keimanan. Mati pun dalam keadaan iman. Wahsyurna bil iman. Bangkit pun beriman.
Tak nak bangkit-bangkit dan tengok-tengok kita bukan bersama dengan para sahabat. Sebelah kita Firaun, sebelah kita Firaun, sebelahnya Abu Jahal. Tak nak. Ya, sebelah kita Abu Bakar, sebelah kita Umar, sebelah kita para ulama, orang-orang soleh. Hidup iman, mati iman, bangkit pun wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan syurga juga bersama dengan sifat keimanan. Imam sentiasa berdoa. Kita doa, kita mohon kepada Allah supaya kita sentiasa bersama dengan iman. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan lurus tu. Bukan senang nak terus kehidupan ni. Selagi belum kita mati, macam-macam ujian datang. Biarlah kita dapat tempuhinya dengan keimanan. Jaga hak yang pertama, maka Allah akan tunaikan hak yang kedua kepada hamba-Nya. Kemudian Allah menjelaskan pembahagian itu secara terperinci dalam bacaan Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya bacaan Al-Fatihah dalam solat, dan itu merupakan rukun yang utama. Inilah satu-satunya surah dalam Al-Quran daripada 114 surah, satu-satunya surah yang wajib dibaca setiap hari, iaitu suratul Fatihah. Di sini disebutkan ibadah solat, sedang yang dimaksud adalah satu bahagian darinya, iaitu bacaan solat. Dalam hadis disebut solat, tapi bukan solat, maksudnya Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu adalah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Sebagaimana disebutnya kata Quran, bacaan, sedangkan yang dimaksud adalah solat, seperti dalam firman Allah, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam surah Isra Allah kata wa Qur'an al-fajr. Ada perkataan Quran tu. Kita dah fikir Quran Fajar. Quran Fajar ni baca Quran waktu Fajar apa? Bukan. Quran kat sini maksudnya solat. Ada terbalik. Kalau dalam hadis tadi qasamtus solat, masuk solat itu bukan solat, tapi masuk solat itu adalah bacaan Al-Fatihah. Kat sini pula maksud Quran ini bukan Quran, tapi Quran sini merujuk kepada solat. Solat Fajar. Solat Fajar ni maksudnya solat subuh. Biasa kita pakai perkataan subuh dalam bahasa Arab, biasa disebut perkataan fajar. Merujuk kepada perkara yang sama lah. Kadang-kadang kita pisahkan solat fajar, solat sunat fajar. Solat subuh, solat subuh. Sebenarnya fajar dan subuh tu sama, istilah tu sama ya. Dalam Quran dikatakan wa Qur'an al-fajr. Artinya apa di sini? Maksudnya solat subuh. Solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Keutamaan solat subuh. Keutamaan solat subuh, apatah lagi didirikan solat subuh secara berjemaah. Dua waktu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu solat yang disaksikan oleh malaikat. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. Solat isyak berjemaah, barang siapa mendirikan solat isyak berjemaah seperti mana aqama nisfal lail, dia telah menghidupkan separuh malam. Artinya dia seolah-olah pahala dia, ganjaran dia, fadilat dia, seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Separuh malam macam mana nisbah dia? Katakanlah pukul 7 tu dah malam maghrib, 7 sampai 7 pagi, makna 12 jam. Makna seolah-olah 6 jam dia beribadah. Solat isyak berjemaah, seolah-olah dia telah menghidupkan 6 jam waktu malam dengan ibadah. Barang siapa sambung dengan solat subuh secara berjemaah, fa aqama kullal al-lail, aqama al-laila kullah, seolah-olah dia telah qiyamul lail satu malam, 12 jam. Itu fadilat dia. Fadilat solat subuh secara berjemaah lebih besar berbanding solat-solat yang lain, dan ia pula disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan secara jelas dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Solat itu dituntun oleh malaikat. Kita tak nampak, tapi malaikat tengok berapa orang keluar daripada rumah dia datang masjid. Malaikat nampak, malaikat kira.
Berapa orang yang sanggup tinggalkan tempat tidur yang nyenyak semata-mata menyahut panggilan azan, menunaikan solat subuh di masjid? Malaikat kira, malaikat bilang, malaikat tengok. Bukan mudah. Walaupun rasa macam mudah, bukan mudah. Perjuangan tu. Kadang-kadang nak angkat selimut lebih berat daripada angkat tongges. Angkat tongges tuan-tuan. Jangan angkat tongges. Satu jari pun boleh. Angkat selimut jangan berat. Macam gajah tu atas kita. Berat nak tinggalkan tu. Angkat tongges lagi kan. Tapi siapa yang dapat berjuang perasaan tu, dia isunya perasaan tu, niat tu, perjuangan tu. Dapat tinggalkan tempat tidur yang nyenyak, dapat tinggalkan aircon yang sedap, sejuk sedap, dapat tinggalkan pula ahli keluarga sekejap tinggal, semata-mata menyahut panggilan ilahi. Malaikat catat tu, malaikat bilang. Kita tak nampak, intai dia malam-malam. Siapa yang bangun? Siapa yang sudi keluar? Siapa yang menyahut panggilan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada setiap malam. Setiap malam tuan-tuan, selama berbilion bumi ni, setiap malam Allah tanya, siapa hamba-hambaku yang nak mintalah sekarang, aku nak kabulkan. Siapa hamba-hambaku yang nak minta ampun, istighfar, mintalah sekarang, aku nak ampunkan. Tak ada siapa yang menyahut pun. Tengah-tengah malam semuanya nak tidur. Tapi Allah tanya, berapa ramai di kalangan hamba-hamba dia yang bangun qiyamul lail, menyahut panggilan Allah untuk mendirikan solat dan menghidupkan malam dalam beribadah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Zahabi kata, kalaulah aku tahu 2 rakaat solat subuh aku pagi tadi, kalaulah aku tahu solat subuh pagi tadi itu Allah terima, itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Tapi tak tahu. Dan kita pun tak tahu solat maghrib tadi macam mana Allah terima ke tidak. Solat kita hari ni zuhur, asar, subuh Allah terima ke tidak. Solat kita selama kita hidup ni Allah terima ke tidak, kita pun tak tahu. Tapi kalau tahu, itulah nikmat paling besar. Sebab kalau nak ditimbangkan 2 rakaat solat subuh, raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat solat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau ditimbang pada hari akhirat, mizan, neraca timbangan, solat subuh 2 rakaat yang Allah terima. Yang Allah terima tu letak 2 rakaat. Sebelah ni bumi tuan-tuan. Bumi, dalam bumi tu ada bank, berat tak berat. Ada tongges, berat tak berat. Ada kapal terbang, ada menara, berat lah, macam-macam ada. Letak bumi sebelah, berat 2 rakaat tu lagi. Kita fikir macam mana boleh berat? Itulah mizan neraca timbangan dosa pahala pada hari akhirat. Timbangan dosa pahala, dia tak timbang duit. Bukan macam timbangan ni dia letak, kalau zaman dulu dia letak batu kan, batu kecil tu. Nak beli kacang kau, beli apa kau, batu tu nak seimbangkan berat tu kan. Itu timbangan hari ni, dia timbang sukatan tu, kilogram ke gram ke. Hari akhirat dia tak tengok dunia. Hari akhirat dia tengok neraca tu dibuat khas hanya untuk mengukur dosa pahala. Tu ya. Letak bumi mana ada perkiraan dosa pahala, memang ringan lah. Dia bumi bukan ditimbang dengan kilogram. Bumi bukan ditimbang dengan tan, bukan. Pertimbangannya adalah ada dosa ke pahala. Kalau ada pahala, maka beratlah pahala tu daripada bumi, sebab bumi bukan dosa pahala. Kita nampak bumi itu benda sahaja. Neraca itu dibina khas bukan nak ukur sentimeter, bukan. Neraca mizan pada hari akhirat bukan dibuat untuk mengukur kilogram, bukan. Dia dibuat untuk mengukur dosa pahala. Maka Nabi kata 2 rakaat solat subuh yang Allah terima. Mana bila Allah terima, mesti dapat pahala. Maka bila Allah terima, timbang 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia ni dan apa-apa yang ada dalam dunia. Itulah kelebihan bagi mereka yang menunaikan solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita istiqamah untuk beribadah dan dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah, insya-Allah. Setakat itu dulu, nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Berikutnya muka surat 45, tajuk wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap solat. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma ja'alni Qur'anan lana fi dinina qalina wa fil qawli wa lisan fi qiyamati syafi'a wa ala siratina wa ila jannati rafiqa wa min nar aswa hijaba wa ila khairati kulli aladina wa imama bi fadlika wa wajhika wa karamika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.